Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatin finnar. Sila ke muka surat 541. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tiada siapa yang mengetahui bilangan tentera Tuhanmu melainkan Dia, yakni Allah sahaja. Kita telah selesai daripada beberapa perkara sebelum ini, mulai daripada awal surah mulai daripada awal surah lagi. Ayat berbicara tentang orang yang sombong dengan Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang disebut namanya dan kebanyakannya tak disebut nama, tetapi dalam hadis membicarakan sejarah mereka yang buruk itu, sejauh mana kesombongan mereka. Di dalam hadis-hadis juga menyebutkan nama Al-Walid ibn Al-Mughirah, seorang tua tetapi sombong, orang tua tapi kaya sehingga dengan kekayaannya dia menyombong diri, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pula menyatakan kaum Quraisy yang ingin mempertikaikan Abu Jahal terutama sekali, malah dia ketua kaumnya, kaum Quraisy. Abu Jahal ni, kita dengar Abu Jahal, boleh jadi kita kata Abu tu bapa, Jahal tu jahil, bapa jahil. Bila hingga kita kata namanya Huduh tetapi rupanya cantik orang ni. Dia rupanya merah, putih merah, cantiklah kalau orang buat mendewa-dewakan orang putih, maka Abu Jahal putih lah. Orang putih, cantik orangnya. Nama dia Amru ibn Hisham. Jadi ini juga bila dengar nama orang, nama 19, angka 19, dia dulu mula-mula sekalinya membantah, ini ke ayat Quran yang Muhammad mengakukan Quran sampai Tuhan memerlukan 19 orang untuk jaga ahli neraka, kawal pintu neraka, 19 orang. Mengapa tidak lebih daripada itu? Mengapa tidak kurang daripada itu? Jadi dia cuba mempertikaikan. Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala letaknya lebih sampai 900 orang, sampai 9,000 orang, dia kata macam lain pula. Kalau Tuhan lantik seorang pun boleh juga lantik seorang malaikat saja, ataupun tak lantik, Tuhan sendiri jaga. Tuhan sendiri banyak ayat, banyak tempat dia menyatakan kekuasaannya apabila dia menyatakan kun fayakun. Kun, jadi maka jadi perkara itu. Tangkap, maka dia jadi terus. Tangkap. Jadi mengapa nak dipertikaikan? Adakah mereka ini mempertikaikan tentera Allah? Mereka tidak seharusnya mempertikaikan tentera Allah. Tentera Allah ini ada namanya Israel. Besar ni. Semua nyawa orang cabut, kecuali nyawa dia sendiri saja. Nyawa dia saja dia tak boleh cabut. Nyawa dia siapa dia cabut? Atas pada dia lagi lah. Atas pada dia lagi, yang paling berkuasa Tuhan cabut nyawa dia. Selepas daripada cabut nyawa orang lain dah habis, dah mati, cabut nyawa dia pula. Bayangkanlah kalau dia ni Tuhan pula cabut sampai giliran dia, macam mana agak-agaknya. Kita agak-agaknya dia kalau boleh lari, dia lari juga. Kita agak jalan, tapi taklah macam tu. Tak macam tu. Muta'i sama amin. Malaikat ni taat, kemudian dia jujur pula. Kalau tak jujur, dia larilah. Dia dah tahu tempat mana boleh dia bersembunyi dalam dunia ni. Tepatnya negeri dia belaka, semua sekali benda-benda yang menyawa. Ya, itu yang paling besar sekali. Yang paling kecil sekali tentera Tuhan ni semua halus, berebut roti dengan kita nak buat sahur, nak makan sahur tu. Dia pun nak sahur juga, tak makan sahur kita kalau kita tak tutup. Tentera Allah juga tu. Tentera Allah, semut mayat orang panggilnya, semut. Dan kalau hak semut tu pun, hak kecil tu pun kalah kita kalau berlawan dengan dia, apalagi yang lebih besar lagi, kalah.
Kita dengar tak cerita, kalau kita pun dah tahu tak apalah. Ikan bilis tu kita nampak seekor dia kecil, tapi dia pernah mengalahkan kapal-kapal besar di laut. Kapal besar mungkin terbalik, ataupun kapal besar mesti dia berhenti di tengah jalan cari laluan yang tidak bertembung dengan bukit anak bilis, bukit ikan bilis. Itu anak bilis, kita goreng dia, bukan main dia, banyak faedahnya. Ambillah iktibar daripada tentera Allah. Ini tentera Allah, ini tentera Allah. Kita lihat benar-benar yang ajaib padanya banyak. Tentera Allah. Jadi wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tiada siapa yang mengetahui bilangan tentera Tuhanmu melainkan dia sahaja yang tahu. Dia nak lepas berapa batalion semut gatal, berapa batalion nak jaga sebuah rumah kita, runtuh rumah kita kalau dia serang, runtuh. Jadi apalagi kalau begitu keadaannya, maka janganlah pula kita pertikaikan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak faham, angkat tangan. Kita tak faham, kita mesti baca buku, mesti cari guru untuk kita fahaminya. Kalau tak faham, jangan pula tak faham kita rasa kita macam orang faham je. Macam orang faham je, nak cakap apa pun kitanya boleh, ayat tu ayat ni boleh, tapi tak boleh baca. Jadi jangan berlagak begitu. Ini berlagak ni lagak orang sombong. Jangan sombong. Sebenarnya tiada siapa yang lebih sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ni dia berbeza-beza orang antara satu dengan lain, itu adalah hikmat yang ada di sebaliknya, supaya kita mengetahui dunia ini sebenarnya tempat menguji orang. Orang kuat ada sudut-sudut yang dia lemah, ada orang berpangkat tinggi, orang selalu sebut berpangkat tinggi, tetapi dia dengan orang lain dia semuanya menang, tapi dengan isterinya kalah. Kalah dengan isterinya. Ini pun kalau kita nak buktikan boleh jadi banyak, dan kita saksi, dan malah kita mengakui bahawa kita pun termasuk juga dalam bahagian itu. Orang yang paling kuat sekali, paling dia takut isterinya di rumah. Isterinya, kalau dia takut pada isteri itu maknanya senyap dalam rumah. Dia baca muka isteri dia pun sudah cukup. Dia baca di muka, ni dia tak setuju, ni dia tak setuju, ni dia setuju. Agak-agak lah. Kita lihat alam malaikat adalah ghaib dan tersembunyi. Ghaib yang tersembunyi. Ada ghaib yang diketahui, tapi ghaib yang diketahui. Mengapa ghaib? Kerana jauh daripada mata kita. Ghaib dia jauh daripada mata kita, tak nampak. Mata kita ni kita ingat kuat ke? Tak kuat. Barang yang terlalu dekat kita tak nampak, yang terlalu jauh kita tak nampak. Yang duduk di sederhana pun kenapa kacau mata, yang dekat pun lebih-lebih lagi. Ini benda gaib. Yang kita tak nampak itu gaib lah. Ada yang tersembunyi, keadaan mereka diketahui manusia setakat yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala jua. Tuhan beritahu kita nampak, Tuhan tak beritahu tak nampak. Orang bercakap tentang kuman kita tak nampak, tapi doktor kata adalah kuman. Tapi jika dibesarkan badan kuman itu, kita akan nampak dia berduri, ada berbulu, ada kepalanya merah, badannya putih, macam-macam lagi kuman. Nampak ke kita? Orang kata ada kuman. Ini kuman penyakit gatal, ini kuman macam-macam. Itu hakikat yang ada pada tentera Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak mempunyai kemampuan berbicara mengenai mereka malaikat dengan khayalan yang berkisar sekitar tasawur mereka terhadap manusia. Bagaimana sikap makhluk malaikat ini terhadap manusia? Kita tak tahu nak bercakap tentang hal itu, kerana Allah tidak bukakan, tidak dedahkan rahsia malaikat kepada manusia. Allah tidak buka, maka kita tidak tahu. Kalau kita bercakap pun dia tidak ada nilainya, sebab tidak ada ayat yang boleh kita rujuk, tidak ada hadis yang kita boleh baca. Bagaimana kita boleh bercakap tentang sesuatu yang gaib daripada kita? Benda-benda yang gaib ini sebenarnya lebih banyak daripada benda yang kita nampak. Yang kita tak nampak lebih banyak. Kita nampak ni dia tak ada apa-apa, kosong. Alamul fada kosong,
alam udara, malah al-fadha'ul kauni, alam kosong lebih luas daripada alam yang diduduki, al-fadha'ul kauni. Ini hikmat semuanya. Kita tak nampak. Kalau kita nampak, barangkali benda-benda ni selalu terantuk kepala kita, terantuk balik rumah, terantuk dengan kepala jin, turun tangga terantuk dengan kepala jin. Tak nampak, alhamdulillah. Kalau kita nampak, lepas pada itu kita demam, jin kita terantuk kepala, tak adilah. Boleh jadi kita kata macam tu. Kita terpinjak jin masuk dalam masjid, jin nak lari dah, tapi kita sepak dia, dah sepak dia. Tak apa dia, pasal dia tak nampak. Tak nampak. Kita ada hukum khas dengan benda-benda yang tak nampak, yang namanya ghaibiyat ini. Ada hukum khas yang tak boleh kita hukum dia dengan sebab yang biasa, sebab dengan manusia, dengan benda-benda yang kita nampak. Dalam hadis ada menyebutkan orang yang tidur lewat bangun subuh tak bangun, macam mana keadaannya? Nabi dalam hadisnya menyatakan, innahu bala syaitanu fi uzunaihi, orang itu lewat bangun subuh, syaitan kencing dalam telinga dia. Bala ya bulu, kencing dalam dua telinga dia. Kita tidur tak bangun. Orang hayya 'alas salah, bila lah kita tik saja tu, tak payah bangun dah, misalnya kita kata macam tu. Syaitan pun confirm orang ni dah masuk jerat dia, kencing sikit lah, dia kencing. Bala syaitanu fi uzunaihi. Bolehkah kita nak kata kencing, ke kita nak tukar tidak kencing? Kalau dia nak berak pun dia berak, kencing berak sama sajalah. Itu bercakap lebih, bercakap tambah. Kita tak boleh bercakap tambah dalam agama, tak boleh. Mesti bercakap. Kita ada satu rojokan yang paling tepatnya Al-Quran dan hadis. Bila hadis katanya kencing dan lubang telinga, kencinglah. Kita pun erti kencing tu, kita pun duk kencing. Tapi dia makhluk yang tak nampak. Kita nak kata kalau begitu kena masuk semayang, ambil wuduk semayang subuh ni, kena korek lubang telinga dulu, pasal bekas syaitan kencing. Tak ada siapa pun cakap macam tu. Semua orang kata kencing, tapi tak ada siapa pun kata ambil wuduk mesti masuk dalam lubang telinga ni. Sapu lubang telinga, sapu telinga itu sunat. Tapi ramai orang ambil wuduk tak sapu telinga, tak sapu ni sekali ke dua kali, tidak 3 kali ke sekali ke, sapu telinga sunat. Mengapa tinggal? Mengapa tak sapu? Pasal ustaz kata sunat aja. Boleh jadi hak aja tu kita masuk surga. Boleh jadi hak tak dengar tu pasal telinga ni kita tak pernah sapu ambil wuduk. Hak tak dengar, hak degil-degil sangat tu pasal telinga tak pernah sapu ketika berwuduk. Berwuduk sapu lah. Imam Syafi'i kata sapu sama ada sapu tu dengan air lain ke, ataupun air yang lebihan daripada kepala kita sapu juga kalau boleh sapu semua kepala ni. Imam Malik kata macam ni, wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala kamu, air terus balik tu pula, kemudian tak ada air lain pun tak apa, air lain lebih baik lagi. Imam Syafi'i kata air lain kita pun tak susah berair tu, tak susah. Tapi hak kita nak cari hak mana hak pelik-pelik tu, kita rasanya seronok amal hak pelik-pelik tu, amal hak pelik. Jadi hak masuk hak pelik-pelik dalam tempat kita ni sebenarnya berbahaya. Pengalaman yang kita dapati bahaya bawa masuk mazhab yang dahulu orang tak kenal di sini, kita bawa masuk, bahaya. Kalau kita tahu dah segala liku-liku hadis, barangkali kita mempunyai senjata yang cukup. Kalau kita tak tahu, artinya kita tidak mempunyai senjata yang cukup untuk kita berinteraksi dengan hadis-hadis yang menjadi alasan bagi hujah bagi mazhab-mazhab yang tertentu. Jadi oleh kerana itu saya rasa bagus juga kalau kita Syafi'i lah, mana-mana pun Syafi'i pun hadis juga. Imam Syafi'i ini menyatakan, kalau ada dapati dalam mazhab aku hadis yang tidak sahih, fadribuhu wara'al hatib, buang di tepi dinding. Itu satu cabaran. Jadi saya tengok dalam hadis nyatakan, dalam hadis, bukan hadis lain lah, letakkanlah Bulughul Maram saja, boleh tengok di sana. Bulughul Maram, Imam Ibn Hajar Asqalani dia bawa kedua-dua alasan.
Malah dia lebih berat daripada, lebih cenderung kepada tak baca kunut lah, kalau saya rasanya. Pasalnya dia sebut hadis macam tu. Sama juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, bukan satu ayat daripada Fatihah. Ada hadis, dan ada juga Abu Hurairah menyatakan satu ayat daripada Fatihah, dua-dua. Tapi kalau nak banding-bandingnya, Ibn Hajar dia letak hadis tak baca bismillah tu rawahul Bukhari wa Muslim. Bila rawahul Bukhari wa Muslim itu kelas satu. Tapi orang baca Fatihah ni, Abu Hurairah sekali baca, sekali tak baca. Kita nak kata Abu Hurairah ni dia nyanyok ke macam mana ke, sekali baca sekali tak baca. Ada. Jadi kedua-dua ni bila kita timbangkan, hak tak baca tu kuat, tak baca. Tapi Imam Syafi'i kata satu ayat daripada Fatihah. Banyak cerita lah. Satu ayat daripada Fatihah tu kena kira sendirilah, 1, 2, 3 sampai 7. Kalau 7 tu Bismillahirrahmanirrahim masuk. Kalau bertujuh, namanya As-Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani, 7 yang diulang-ulang dalam semayang. 7 yang diulang-ulang. Jadi kalau 7 yang diulang-ulang macam mana? 17 rakaat sehari semalam kita ulang semayang. Tak baca, tak masuk semayang sunat. Maknanya kalau nak bilang 7, itu 7 Bismillahirrahmanirrahim masuk. Tak ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, itu bukan ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, satu ayat tu sambung dengan hak dulu. Tapi kita tak boleh wakaf itu. Ahli tajwid kata tak boleh wakaf kat situ. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, wakaf tak molek. Wakaf dia tak molek. Jadi bila wakaf tu tak molek di situ, maknanya dia satu ayat. Bila datang wakaf di situ, maknanya satu ayat, boleh kita berhenti. Tapi kalau tak boleh berhenti kat situ, kena terus jalan, slow saja boleh. Tuhan alaihim, patah ambil semula kepala ayat. Maknanya Imam Syafi'i itu baik, saya nak sebutnya baik. Patutlah Imam Syafi'i seorangnya dia cabar. Kalau kamu dapati bahawa ada dalam mazhab aku ni hadis yang tidak sahih, fadribuhu wara al-hatid, buanglah kamu di dinding, tak ada masalah. Imam Syafi'i terbuka dalam perkara ini, terbuka kalau nampak. Tapi kena bertanggungjawab betul. Kalau tak ada hadis ataupun hadis dhaif, bertanggungjawab sepenuhnya, bertanggungjawab. Jangan duduk kita nak jual mazhab-mazhab yang tertentu sedangkan kita tidak mempunyai satu kepakaran padanya. Yalah, cerita pun tidaklah cerita pelik, tapi masa ada sikit lagi. Seorang baru-baru ni Tok Arab mari berkali dia dalam rombongan Raja Salman agaknya. Saya agak-agak di situlah dia semua Jumaat. Ini Dr. Syukur beritahu kepada saya semayang Jumaat. Di sana imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, dia bergelisah baca Bismillahirrahmanirrahim dalam semayang. Bila sudah semayang ni dia bangun, dia kata Bismillahirrahmanirrahim, baca Bismillah. Dia tak betul, hadis tak sahih katanya lah. Jadi kebetulan Dr. Syukur tu pun dulu dia orang besar situ, lepas tu tak ada, dia jadi makmum biasa lah. Jadi Dr. Syukur ada pada datunya Dr. Syukur masuk dekat dia, jawab. Dia kata patut kamu berada di Malaysia, dia katanya patut kamu bertenang, kata dia. Di sini tempat rata-rata orang mazhab Syafi'i dan mazhab Asy'ariyah, kata dia. Kamu perlu bertenang, itu lebih baik bagi kamu, kata dia. Lah, ada hadis begitu, begini macam-macam lagi lah hadisnya. Dia kata Tok Arab ada beberapa orang semayang kat dia. Lepas pada itu pakai berpisah begitulah. Pisah begitu bukan dia debat dah pada hari Jumaat katanya. Lepas tu dia tanya orang, Haniat Syukur cakap, dia kata Tok Arab tanya, minhu, siapa dia? Apa? Orang kata tu Rais Majlis Fatwa. Rais Majlis Fatwa. Oh, tu barulah ni. Barulah tenang sikit, diam sikit lah. Tapi kalau nak bahas lagi pun boleh. Dia bukan setakat tu saja, masih lagi ada, tapi tidak akan selesai masalah Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Jadi apa yang kita nak sebutnya di sini tentang ilmu ghaib.
ilmu ghaib ni satu perkara yang kita tidak boleh, dan ahli ilmu kalam pun, ilmu tauhid menuntut daripada kita supaya kita berhenti setakat itu, ilmu ghaib. Bila kita katanya Jibril mempunyai sayap 8 sayap, macam mana dia boleh 8 sayap? Orang boleh lukis sayap malaikat, boleh lukis perahu Nabi Nuh, boleh lukis macam-macam, boleh lukis. Itu lukisan, bukannya yang sebenar. Kita tak boleh percaya lukisan-lukisan seumpama itu. Dan kalau kita mengambil kira lukisan-lukisan itu, banyak kita sesat apabila kita membaca teks di dalam agama. Ada teks yang boleh kita takwil, ada teks yang tak boleh kita takwil. Itu pun satu mazhab juga, mazhab Ahmad bin Hanbal. Mazhab Ahmad bin Hanbal, benda-benda yang ayat nas ini kita tak boleh takwil. Ini saya rasanya bagus juga, tak boleh takwil. Ada yang kata kena takwil. Biarlah kita biarkan mereka dalam hal yang seumpama itu, dan kita tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk berbincang lebih panjang padanya. Kemudian segala yang diterangkan mengenai neraka dan bilangan malaikat yang cukup ramai itu 19 orang, 19 orang ke 19 kumpulan ke, itulah ramai. Tidak hanya untuk mengingatkan manusia tentang kebesaran dan kekuasaan, untuk mengingatkan manusia tentang kebesaran dan kekuasaan Allah, bukan hanya untuk membilang, sama ada bilang kumpulan ke ataupun kumpulan orang ke. Al-Quran tidak menyebutkan perkara itu. Serahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu keyakinan bahawa itu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Selesai masalah di situ. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar, dan neraka itu tidak lain hanyalah menjadi peringatan bagi manusia. Peringatan kepada manusia ini, kalau manusia merasa mahu mempertikaikan, maka ingat satu orang pun sudah cukup untuk jaga. Bukankah Israel itu termasuk dalam makhluk Allah, tentera Allah Subhanahu wa taala? Jibril juga besar, makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya ini boleh bekerja. Selain daripada nama-nama yang kita tahu, banyak lagi malaikat yang ada nama masing-masing tapi kita tidak mengetahui. Ma hiya illa dzikra lil bashar, untuk menjadi peringatan kepada manusia. Dengan peringatan demi peringatan, hati dan akal diharap akan terbuka untuk berfikir pada akhirat. Cukuplah setakat itu, kita boleh berfikir pula berapa lama kita boleh hidup di sini. Hidup di sini, kita akan tinggal tempat ini untuk kita pergi kepada suatu alam yang abadi, alam akhirat. Di sana alam tak ada siapa yang kecewa, sebab dia akan berhadapan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang patutkan neraka, silakan neraka. Tunggu masa kalau ada peluang untuk dibebaskan, akan dibebaskan, dan memang Tuhan mengetahui perkara itu. Pengajaran dan saranan. Pengawal neraka Jahannam adalah terdiri daripada 19 malaikat yang kuat dan tidak dapat ditewaskan oleh manusia. Oh, kalau begitunya 19 ini bagi orang yang ahli dalam ilmu angka, dia jadikan satu angka keramat. Mengapa dipilih 19? Jadi kalau begitu, maka inilah satu angka yang boleh dikiaskan, boleh dilanjutkan kepada satu ilmu berasaskan kepada angka dan pada bilangan abjad yang diasaskan oleh ulama-ulama Yahudi. Yang kedua, menentukan bilangan 19 malaikat menjadi sebab terujinya iman orang-orang kafir. Teruji, mereka tak mau percaya pasal 19. Menyebutkan bilangan 19 malaikat dalam Al-Quran menambahkan keyakinan kepada ahli kitab yang diberi Taurat dan Injil kepada kitab Al-Quran, kerana bersamaan dengan bilangan dia disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Kitab-kitab Yahudi pun cukup 19, disebut 19. Kitab Injil itu sebenarnya lanjutan daripada kitab Taurat juga. Taurat juga perjanjian lama, perjanjian baru, Ahdul Qadim, Ahdul Jadid. Jadi samalah juga. Jadi kalau begitunya, bagaimana dengan Al-Quranul Karim? Al-Quranul Karim bercakap perkara itu sama saja, iaitu sama-sama 19. Kemudian yang kelima,
iman bertambah dan berkurang, bertambah kerana ketaatan dan kurang pula kerana maksiat. Iman kita bertambah dan berkurang. Iman bertambah. Kalau Tuhan tak tambah, maka kita kurang juga. Walaupun dalam bulan Ramadan, bapak-bapak kepala syaitan tu dah diberkah sekarang ni dalam tahanan. Bulan puasa, lepas puasa dia akan lepas pula. Tapi kalau kaki maksiat ni tak kurang juga. Berkah syaitan pun tu, syaitan jin, syaitan manusia tak terberkah. Itu dia. Ini kita perlu kita ingat bahawa pada manusia ini dia ada roh dan ada jasad. Roh ada, jasad ada. Jasad ini memerlukan makan, minum. Dia nak makan kuih, dia nak minum air tarik, dia nak minum jasad. Lalu dia bulan puasa habis pun dia gemuk juga, pasal kita beri kepada dia sedap-sedap makan dalam bulan puasa. Tapi kalahlah roh kalau macam tu. Kalahlah roh. Roh ini bulan-bulan lain pun jasad mendapat pujaan. Tapi dalam bulan puasa ini Tuhan berikan kepada kita beberapa peluang untuk tingkatkan keupayaan roh. Beberapa peluangnya menggandakan seluruh amal ibadat kita dengan kurang-kurangnya 10 kali ganda, ataupun 100 kali ganda, ataupun tidak terkira banyaknya mengikut mutu amalan. Semua amal ibadat, sedekahnya, salatnya, zikirnya, baca Quran dan sebagainya, yudha'afu liman yasha, digandakan. Jadi dengan itu boleh jadi roh kita dalam bulan Ramadan ini bertambah sikitlah. Tapi yang dilarang pun banyak juga. Man shama ramadana walam yarfus walam yaskhab walam yaskhab. Siapa yang puasa dalam bulan Ramadan, dia tidak buat bising, dia tidak buat benda-benda yang tidak senonoh, dia tidak buatkan, dia jaga adab sopan, tinggilah rohnya, tinggi. Tapi kalau yang lain-lain itu tak terhenti juga, maksiat pun tak terhenti, roh tak boleh naik. Yang paling membahagiakan sekali dalam bulan Ramadan ini, Tuhan nyatakan, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pertolongan Allah, diampunkan dosanya yang terdahulu. Yang terdahulu bukan yang sekarang, yang terdahulu semua sekali dihapuskan. Ini dia keistimewaan bulan Ramadan. Kalau tidak kerana ni, barangkali roh kita makin menurun. Tapi harapnya meningkatlah. Meningkat. Paling meningkat laginya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan pada malam Lailatul Qadar. Itu sebabnya Tuhan tu dia tak beritahu dengan tepat. Tak payah tahu dengan tepat. Ambillah 1 bulan Ramadan ini, tiap-tiap malam kita anggap Lailatul Qadar. Dapatlah kat kita anggapnya tiap-tiap malam. Jangan kita nak cari orang kata malam ni Lailatul Qadar sebab bulan nampaknya tak berapa cerah malam ni Lailatul Qadar tu. Oh, kalau begitu Lailatul Qadar lepas bulan puasa Lailatul Qadar juga kalau kira macam tu. Itulah dia. Kemudian ini menyebabkan iman itu bertambah dan berkurang kerana amal, bukan kerana niat. Yang keenam, mengingatkan wujud neraka jahanam dan sifat-sifatnya adalah antara bala besar yang menimpa umat ini. Rasul-rasul diperintah agar sentiasa memberi amaran dengan pembalasan ini kepada mereka yang derhaka. Rasul memberitahu, diamanahkan kepadanya untuk memberitahu. Orang lain tidak diberi amanah. Sebab itulah kalau mereka bercakap pun, mereka bercakap alasan mereka adalah pewaris Nabi-Nabi, dan mereka menyampaikan apa yang diperintah supaya disampaikan oleh Nabi SAW. Itu saja jalannya. Tidak ada lagi jalan selain daripada jalan Alkitab, Al-Quran dan Sunnah yang boleh bercakap benar terhadap dalam Islam dan perkara yang ghaib. Seterusnya pentafsiran ayat 32 dan 77. Kalla wal qamar wal laili id adbar was subhi idza asfar innaha la ihdal kubar. Kita terus dulu. Allah Subhanahu wa taala a'lam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.